Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan pada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang soleh dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada petang ni kita bertemu dalam siri live Facebook. Kita sambung perbincangan kita daripada kitab Nailul Autar yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Kitab fiqh, hadis, dia cerita hadis, lepas tu dibahas hadis dari sudut perbahasan fiqh dengan mengambil kira semua pandangan-pandangan mazhab. Mudah-mudahan pertemuan kita pada petang ni diberkati oleh Allah SWT, insya-Allah. Okey, dalam perbincangan kita yang semalam, kita ada bincang berkenaan dengan Nabi SAW ada melarang daripada kita menunaikan solat di dua tempat. Yang pertama adalah kubur, yang kedua adalah bilik air, tandas. Jadi kita ada bincang semalam, kita ada sebut berkenaan dengan ulama mazhab berbeza pendapat dalam isu semayang dalam bilik air. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan sesiapa sahaja semayang di dalam tandas, dalam bilik air, semayang dia tak sah. Imam Ibn Hazm dia menyatakan di mana-mana ruang pun di dalam tandas, bermula daripada pintu ataupun di bucu ataupun di tengah ataupun di atas bumbung bilik air pun semayang tak sah. Itu pandangan yang dikemukakan oleh Ahmad bin Hanbal dan juga Ibn Hazm Az-Zahiri. Cumanya pandangan itu berbeza dengan pandangan majoriti ulama. Dalam pandangan majoriti ulama, termasuk Imam Syafi'i rahmatullah alaih, Imam Maliki, Imam Hanbali, Imam Hanafi, kecuali Hanbali, pada semua mazhab majoritinya mengatakan bahawasanya semayang dalam tandas itu, tandas di sini maksudnya bilik air, bukan tandas yang ada tempat kita buang air besar, buang air kecil, itu bukan tempat kita mandi. Jadi semayang dekat bilik air itu hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah boleh. Adapun yang dikatakan larangan tak boleh itu, jumhurul ulama, majoriti ulama mengatakan itu merujuk kepada bilik air yang bernajis. Itu maksud dia. Tapi kalau sekiranya tidak bernajis, bersih, maka kalau kita semayang dalam bilik air itu hukumnya adalah sah. Semayang kita dikira sebagai sah. Itu kita dah bincang lah. Sekali dengan pengujahan pendalilan dan sebagainya lah yang telah kita bincang semalam. Kita dah sebut juga sikit berkenaan dengan semayang dekat kubur. Jadi pada pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, Hanbali juga, dia menyatakan bahawasanya tidak boleh kita semayang dekat kubur. Sama ada kubur itu dibongkar ataupun tidak dibongkar, tak boleh. Berbeza dengan pandangan mazhab Syafi'i rahmatullah alaih, yang mana Syafi'i mengatakan semayang dekat kubur yang tidak dibongkar, semayang adalah sah. Tetapi yang dikatakan tak boleh itu jika kubur itu dibongkar. Bila kubur dibongkar, maka mayat itu sudah berada di atas. Makanya kalau kita sembahyang di situ, dia kata kita sedang bercampur dengan najis, maka disebabkan itu dilarang lah. Ini pandangan mazhab Syafi'i. Beza dengan pandangan mazhab Hanafi pula. Hanafi kata boleh sembahyang dekat kubur ni, tak ada masalah. Sembahyanglah kat kubur ni sama ada dibongkar ataupun tidak dibongkar. Cumanya hukumnya lah makruh. Jadi yang dikatakan larangan dalam hadis tu, kata Hanafi, itu larangan makruh. Dan dia merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, ainama adrakta as-salata falyusalli. Nabi SAW kata, mana-mana tempat yang kamu dapati solat, maka semayanglah kat situ. Jadi di antara tempat-tempat itu adalah kubur. Maka kita semayang dekat kubur, hukumnya adalah boleh. Tiba-tiba ada pula larangan Nabi SAW daripada semayang di kubur. Jadi Hanafi dia simpulkan itu larangan makruh, bukan larangan haram. Itu kita bincang dah hari itu. Hari ini kita masuk sambungan hadis. An Abi Marsad Al-Ghunawi. An Abi Marsad Al-Ghunawi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusallu ila al-quburi wala yajlisu 'alaiha.
rawahu al-jamaah illa al-Bukhari wa Ibnu Majah. Dia kata daripada Abu Marsad Al-Ghunawi berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu semayang di kubur, wala yajlisu 'alaiha, dan janganlah dia duduk, la tusallu ilal qubur, jangan kamu semayang di kubur, wala tajlisu 'alaiha, dan jangan kamu duduk di atas kubur. Ini kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni diriwayatkan oleh jamaah ila al-Bukhari dan Muslim, ila al-Bukhari dan Ibnu Majah. Hadis ni ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Sunan Abu Daud, ada dalam Sunan At-Tirmizi, ada dalam Sunan An-Nasa'i, tapi dalam Bukhari dan juga dalam Ibnu Majah tak ada. Ni hadis yang kita bincang lah. Ini type. Dalam hadis ni, perawi dia bernama Abu Marsad Al-Ghunawi. Abu Marsad Al-Ghunawi ni antara sahabat Nabi yang masuk Islam masa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila sampai dekat Madinah, kita kena ingat ada sebilangan yang asalnya tidak Islam memeluk agama Islam. Antara yang memeluk agama Islam tu adalah Abu Marsad Al-Ghunawi nama dia. Dia ni terlibat dalam peperangan Badar. Dan masa dia peluk agama Islam tu umur dia 52 tahun. Agak berumur lah orangnya. Dan anak dia nama Marsad bin Abil Marsad. Anak dia pun ada satu cerita yang menarik lah. Iaitu dia cerita si Abu Marsad bin Abi Marsad ni, anak dia ni, kalau ikut dari sejarah pengalaman dia, dia ni seorang yang playboy. Bahasa kita pergi playboy. Dia ni ramai girlfriend. Nabi SAW hantar dia pergi dekat Mekah untuk cari maklumat di Mekah. Takut-takut orang-orang kafir pada masa tu merancang untuk menyerang kerajaan Nabi Muhammad SAW, iaitu kerajaan Madinah. Jadi dia pergilah, dia ambil maklumat lah apalah. Jadi Marsad bin Abil Marsad ni terkenal dengan kehebatan dia dalam mencari maklumat. Nabi SAW posisikan dia sebagai orang mencari maklumat sebab dia ni ada satu kelebihan. Dia ni playboy, dia pandai mengorat, dia pandai bercakap dia pandai, mudah mempengaruhi orang lah. Itu Marsad bin Abil Marsad. Yang hadis ni perawinya adalah Abi Marsad, bapaknya. Dan Marsad bin Abi Marsad ni, dia ni adalah kaum baik kepada Sayyidina Hamzah. Walaupun dia adalah orang Madinah, tetapi dia ni kaum baik dengan Sayyidina Hamzah. Walhal Sayyidina Hamzah ni adalah orang Mekah, bersama dengan Nabi SAW, hafak saudara Nabi SAW. Begitu. Dia ni ada riwayatkan hadis, dia kata Rasulullah SAW ni ada berkata bahawasanya Nabi larang kita semayang dekat kubur, dan Nabi Muhammad SAW tak bagi kita duduk dekat kubur. Jadi macam mana perbincangan hadis tu? Kita tengok apa kata Al-Imam Asy-Syaukani. Al-hadisu yadullu ala man'is salati ilal qubur. Kata Imam Asy-Syaukani, hadis ni adalah dalil atas tegahan semayang di kubur. Kata Imam Asy-Syaukani, hadis ni lah menjadi dalil tak boleh semayang dekat kubur, dilarang lah begitu. Wa ala man'il al-julusi 'alaiha wa zahiru an-nahyi at-tahrimu. Dia kata dan juga dihalang kita duduk di atas kubur. Hadis ni lah dijadikan sandaran tak boleh duduk di atas kubur. Wa zahiru nahyi at-tahrim, dan zahir tegahan itu adalah haram. Ini kata siapa ni? Al-Imam Asy-Syaukani rahmatullah alaih. Nanti kita akan bahas kat belakang nanti macam mana perdebatan ulama-ulama mazhab pula. Nanti kita akan bincang. Waqad akhraja Muslim min hadis Abi Hurairah bilafzin la an yajlisa ahadukum ala jumratin wa tuharriqu thiyabahu fatukhallisu ila jaladihi khairun min an yajlisa ala qabri akhihi. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dengan lafaz bahawasanya seseorang kamu duduk di atas bara api yang boleh membakar baju kamu, itu lebih baik daripada kamu duduk di atas kubur saudara kamu. Itu hadis dia. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW ada kata, mana lagi baik kita pergi duduk dekat atas bara api, satu lagi kita duduk dekat kubur. Nabi Muhammad kata duduk di atas bara api yang boleh membakarkan baju kita, itu lebih baik lagi. Maksudnya Nabi Muhammad nak gambarkan tak baik kita pergi duduk di atas kubur. Begitulah maksud dia. Begitu. Waruwiya, dan diriwayatkan an Malik daripada Imam Malik annahu bahawasanya la yukrahu al-qu'udu 'alaiha wa nahwu. Kata Imam, dalam pandangan Imam Malik rahmatullah alaih, Imam Malik mengatakan tidak makruh duduk di atas kubur. Imam Malik kata, Imam Malik kata tidak makruh. Imam Asy-Syaukani kata haram. Imam Asy-Syaukani kata haram duduk di atas kubur. Kata Imam Malik pula tak makruh pun. Makruh pun tak, kata dia. Qala innama an-nahyu 'anil qu'udi liqada'i al-hajati. Yang tak boleh itu kita duduk untuk qada' hajat.
kita pergi buang air kat situ, itu tak boleh tu. Tu kata Imam Malik. Wa fil Muwatta an Ali annahu kana yatasawwadu al-qubur wa yattaji'u 'alayha. Di dalam Muwatta daripada Ali bin Abi Talib. Dalam kitab Muwatta Imam Malik dia buat mari satu riwayat berkait dengan Ali bin Abi Talib. Yang mana Ali bin Abi Talib ni kana yatasawwadu al-qubur. Dia ni menjadikan kubur tu sebagai bantal. Maksudnya pergi kat kubur, dia tidur tu kepala dia tu dekat bucu kubur tu lah. Macam kita buat bantal tu kan. Kata Imam Malik dalam dalam Muwatta Imam Malik ni ada buat mari riwayat ni Sayyidina Ali. Lepas tu wayat taji'u 'alaiha, dan dia berbaring pula kat situ. Sayyidina Ali ni berbaring pula kat situ. Jadi disebabkan itu Imam Malik mengatakan duduk dekat kubur itu bukan haram, makruh pun tak. Ni kata Imam Malik dia buat mari riwayat tu berkait dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Baik. Wa fil Bukhari anna Yazid bin Sabit akhan Zaidin bin Sabit kana yajlisu 'alal qubur. Di dalam Sahih Al-Bukhari ada buat mari satu riwayat berkait dengan seorang lelaki nama Yazid bin Sabit. Yazid bin Sabit ni dia ni adik kepada Zaid bin Sabit. Kalau kita baca sejarah pengumpulan Al-Quran, Abu Bakar As-Siddiq ada lantik seorang ketua untuk majlis himpunan Al-Quran. Orang tu nama Zaid bin Sabit. Adik dia nama Yazid, nama adik dia. Adik dia ni cerita dia dalam riwayat Al-Bukhari, kana yajlisu 'alal qubur. Dia ni selalu sangat duduk kat kubur. Kana tu fi'il madhi, yajlisu tu fi'il mudhari'. Kalau orang belajar bahasa Arab dia panggil fi'il istimrar. Jadi kita terjemah selalu sangat dia duduk dekat kubur. Berlaku kepada seorang sahabat namanya Yazid bin Sabit. Itu adik kepada Zaid bin Sabit. Wa fihi an Ibni Umar annahu kana yajlisu 'alal qubur. Begitu juga ada riwayat di dalam wafihi, di dalamnya juga itu dalam Sahih Al-Bukhari, ada riwayat mengatakan Sayyidina Abdullah bin Umar, anak kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, yang mana dia ni kana yajlisu al kubur, dia pun duduk dekat kubur. Jadi ada sahabat Nabi, yang pertama Yazid bin Sabit, satu lagi Abdullah bin Umar. Ada riwayat menyatakan yang kedua-dua sahabat ini mereka duduk dekat kubur. Jadi apabila ada riwayat sahabat-sahabat ni duduk kat kubur, maka di situ mereka faham, mereka memahamkan, mereka mendalilkan bahawasanya duduk kat kubur ni tidak haram dan tidak makruh. Ini kata Imam Malik lah dalam kupasan Imam Maliki, ulama yang mengasaskan mazhab Maliki. Lepas tu macam mana hadis yang Nabi Muhammad tak bagi? Dia kata itu merujuk kepada qada hajat. Kalau kita kat kubur, kita qada hajat kat kubur, kita mengotorkan kubur, yang tu yang tak boleh, begitu. Macam kita lah, kita pergi buat majlis keramaian sebagai contoh, buat majlis lah apalah, nanti habis majlis kita pergi tu sampah lah apalah ada kat situ, jadi kotor lah. Maka demikian juga bila kita duduk kerap sangat pergi kat kubur, duduk kat kubur, last sekali kita tinggalkan kekotoran, sampah lah sebagainya kan. Yang tu yang menyebabkan tak boleh. Itu takwilan dalam komentar Imam Malik rahmatullah alaih begitu. Baik. Habis satu hadis. Yang keduanya hadis yang keempat, an Ibni Umar radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura, rawahu al-jamaah illa Ibnu Majah, sorry. Daripada Abdullah bin Umar berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu min salatikum fi buyutikum, jadikan olehmu daripada solat kamu di rumah kamu. Kamu nak semayang ni, semayang kat rumah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Wala tattakhidhuha qubura, jangan kamu jadikan rumah kamu tu kubura, sebagai kubur. Dalam hadis ni Nabi kata semayang dekat rumah, jangan jadikan rumah tu macam kubur. Tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi bila Nabi Muhammad kata semayang dekat rumah, jangan jadikan rumah tu sebagai kubur, jadi gambarannya secara tak langsung kita boleh faham Nabi tak bagi semayang dekat kubur. Macam itulah lebih kurangnya kan. Itu lebih kurang lah kalau kita faham daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Okey, kita tengok perbincangan. Qauluhu min salatikum, qala al-Qurtubi min litab'id. Nabi Muhammad sallam kata, jadikan semayang kamu jadikan semayang kamu di rumah kamu. Jadi dia kata semayang kamu di sini ni bukan semua semayang, sebilangan daripada semayang, kata Imam Al-Qurtubi, litab'id. Maksudnya semayang tu dekat masjid, dekat surau lah. Cumanya ada semayang-semayang tertentu ni jangan kita buat surau masjid, buat kat rumah. Macam tu maksud dia, kata Imam Al-Qurtubi. Al-muradu an-nawafil bidalilin ma rawahu Muslimun an hadisi Jabirin marfu'an, iza qada ahadukumus salata fi masjid falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi.
Ada pula yang kedua komentar. Dia kata, yang dimaksudkan dengan semayang dekat rumah ini adalah semayang sunat. Bukan semayang wajib. Semayang wajib tu kita buat dekat masjid. Kita buat kat surau, semayang 5 waktu tu kan. Tapi kalau semayang sunat, yang tu kita buat dekat rumah. Dalil dia adalah marawahu muslimun, apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim dalam hadis Muslim min hadisin Jabirin, daripada hadis Jabir radhiyallahu an, sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Marfu'an, secara marfu'. Maksudnya dia bukan dia cakap, tetapi dia ambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia bagi tahu pada kita, gitu. Apa kata Nabi? Idza qada ahadukumus salata fi masjid falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi. Apabila kamu telah selesai menunaikan solat di masjid, maka jadikan di rumah kamu itu sebilangan daripada semayangnya. Maksudnya kita semayang fardu 5 waktu, ba'diyah qabliyah tu kita semayang kat rumah. Macam tu. Ada hadis riwayat Imam Muslim gitu. Waqad haka al-Qadhi Iyad an ba'dihim anna ma'nahu ij'alu ba'dha fara'idikum fi buyutikum liyuqtada bikum man la yakhruju ila al-masjid min niswatin wa ghairihinna. Dalam komentar daripada Al-Qadhi Iyad, seorang ulama pada zaman tabi'in, namanya Qadhi Iyad, dia kata yang dimaksudkan semayang ini adalah sebilangan daripada semayang fardu. Ij'alu ba'dha fara'idikum, jadikan sebilangan semayang fardu kamu fi buyutikum, di rumah kamu. Jadi kita semayang 5 waktu tu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh tu, dalam 5 waktu tu mesti ada semayang tertentu tu kita semayang dekat rumah, bukan semayang dekat masjid surau. Kenapa? Liyuqtada bikum man la yakhruju ilal masjidi minan niswati wa ghairihinna. Tujuannya kita nak biar berjemaah juga bersama dengan isteri, bersama dengan anak-anak perempuan, bersama dengan anak-anak kita dekat rumah. Macam tu. Jadi anak-anak kita kat rumah, isteri kita kat rumah tu, dia tak selalu semayang seorang lah. Dia pun jemaah juga. Sebab ada time kita ni solat jemaah dekat rumah, semayang fardu. Ini kata Qadhi Iyad, seorang ulama pada zaman tabi'in terdahulu. Type. Okey, satu. Wa qawluhu la tattakhidhuha qubura. Lepas tu dalam hadis ni Nabi Muhammad kata, jangan kamu jadikan rumah kamu ni sebagai kubur. Disebabkan ada perkataan itulah orang mengatakan tak boleh semayang dekat kubur. Macam mana kita tengok komentar ulama gitu. Li'anna al-qubur laysat bimahalli lil ibadat. Kata Imam Asy-Syaukani, kubur ni bukan tempat beribadat. Bukan tempat beribadat. Tak boleh kata Imam Asy-Syaukani ni. Wa qad istanbata al-Bukhari min hadzal hadisi karahiyat as-salati fil maqabir. Dia kata inilah diistimbatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahawasanya makruh semayang dekat tanah perkuburan. Imam Bukhari. Imam Al-Bukhari mengistimbatkan daripada hadis ni, kalau kita nak semayang dekat kubur ni boleh, tapi makruh. Makruh. Makanya bermaksud tidak digalakkan. Maksudnya tidak digalakkan. Gitu. Faqala wa naza'ahu Al-Ismaili. Ada ulama zaman dulu nama Al-Ismaili, dia tak setujulah. Dia kata wal hadisu dalun ala karahati salati fil qabri la fil maqabir. Ada pula ulama yang kedua nama Al-Ismaili. Dia tak setuju dengan komentar Al-Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari mengatakan semayang dekat tanah perkuburan itu makruh. Ismaili kata tak. Yang dikatakan makruh itu semayang di kubur, bukan tanah perkuburan. Dia ada beza antara kubur dengan al-maqabir. Kubur dan satu lagi tanah perkuburan. Kubur lah. Kuburistan, tanah perkuburan ni maksudnya kita ni ada kubur satu, itu panggil kubur. Satu lagi kita pergi itu yang tempat tanah-tanah mayat. Kubur banyak tu, itu panggil tanah perkuburan. Kan? Kalau kubur yang satu tu, macam contoh, dia kadang-kadang kubur ni tak semestinya tanah perkuburan. Macam kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat dalam masjid Nabi tu kan. Jadi dia itu kubur, itu bukan maqabir. Tak ada satu lagi itu tanah perkuburan. Dia memang himpunan kubur-kubur tu kan. Itu dia panggil al-maqabir. Beza di antara kubur dengan al-maqabir. Imam Al-Bukhari kata kita semayang di tanah perkuburan itu makruh. Kata Al-Imam Al-Bukhari. Kata seorang ulama Al-Ismaili yang dia tak setuju dengan Imam Al-Bukhari. Dia kata yang dikatakan makruh itu di kubur, bukan tanah perkuburan. Maksudnya kalau kita semayang kat tanah perkuburan tu boleh. Tapi kalau kita ada satu kubur semayang kat situ, yang tu makruh. Kata Ismaili berbeza pendapat dengan Al-Imam Al-Bukhari. Begitu. Ta'awwalahu jama'atun ala annahu innama fihi an-nadbu ila salati fil buyut. Izil mauta la yusalluna fi buyutihim wa hiya al-qubur.
Tapi ada jemaah ulama mereka takwilkan hadis ni. Ni takwilan terhadap hadis ni. Dia kata innama fihi an-nadbu ila salati fil buyut. Hadis ni sebenarnya dia nak cerita tentang digalakkan kita sembahyang dekat rumah. Sunat sembahyang dekat rumah. Kita ni jangan sembahyang kat masjid je. Dekat rumah pun kita kena sembahyang juga. Ada takwilan daripada sebilangan ulama. Izil mauta, kenapa? Kenapa sembahyang kat rumah? Kenapa dikaitkan dengan kubur? Sebab dia kata izil mauta la yusalluna fi buyutihim wa hiya al-qubur. Sebab orang mati ni tak sembahyang. Ya, nak sembahyang macam mana dah mati kan? Jadi dia sebabkan orang mati tu dah sembahyang, orang mati tu tak sembahyang, bahkan dia tu duduk kat kubur, bila dikubur tu dia orang tak sembahyang. Maka itu yang dimaksudkan oleh hadis Nabi sallam, iaitu nak galakkan kepada kita sembahyang dekat rumah. Begitu. Tu maksud dia begitu. Qila yuhtamal anna al-murada la taj'alu al-buyuta watnul naumi faqat la tusalluna fiha benda ni nampak fa inna naum. Baik, dia kata qila, dikatakan yuhtamalu anna al-murada la taj'alu al-buyuta watnan naumi faqat. Ada dakwaan, ada tafsiran sebilangan ulama Qila ni pendapat yang lemah lah. Dia takwil Yuhtamal, dimuhtamalkan, diihtimalkan, dimungkinkan annal murada, yang dimaksudkan la taj'alul buyuta, yang jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kubur itu, watnal mauti faqat. Watnal naumi faqat. Jangan jadikan sebagai rumah ni tempat tidur je, jangan. Jadi rumah ni selalu tempat tidur je, menjadi macam hotel je kan. Jangan. Nabi Muhammad SAW kata kat rumah ni bukan semata-mata kita tempat tidur je, kena ada tempat sembahyang juga. Begitu. Itu takwilan lah dalam satu pendapat. La tusalluna fiha fa inna nauma akhul mauti wal mayyitu la yusalli. Dia kata sebab orang mati ni bila kita tidur, yang tidak disemayangkan padanya lah, kerana tidur itu adik-beradik pada mati. Tidur itu adik-beradik kepada mati. Jadi bila sebut mati, sesuai dekat kubur. Jadi kat kubur ni orang mati bukan semayang. Makanya rumah tu jangan jadi macam kubur. Makanya kat rumah tu kita kena semayang. Macam tu Itu ada takwilan ulama. Waqilah, ada takwilan lain pula. Yuhtamal an yakunal muradu anna man lam yusalli fi baitihi ja'ala nafsahu kal mayyiti wa baitihi kal qubur. Ada pula takwilan seterusnya. Dia kata memungkinkan yang maksud dengan tak semayang di rumah itu, iaitu menjadikan rumah itu seperti mana kubur bagi orang mati. Jangan jadikan macam tu. Jadi kalau rumah tu tak semayang, jadi lagu tu lah kubur. Sebab kita nak hidupkan rumah kita, mesti ada semayang. Begitu tu takwilan ulama belaka lah ni. Cuma menariknya, dalam semua takwilan itu, Imam Asy-Syaukani guna kalimah qila. Dia qila ni, kalau orang belajar kitab lama, baca kitab-kitab turas, bila sebut qila, maksudnya itu qaul dhaif. Itu pendapat lemah. Pendapat yang tidak tahu sumber daripada mana, tak tahu. Tapi ada orang tak sebut, tapi tak tahu siapa yang mengeluarkan pandangan tersebut. Maka dia guna kalimah qila. Begitu. Kalau kita terjemah hari ni, menurut ceritanya. Bila sebut menurut ceritanya, mungkin betul, mungkin tak. Begitu. Ini pandangan-pandangan belaka lah ni. Wa yu'ayyiduhu ma rawahu Muslim. Mathalul baiti alladhi yadhkurullahu fihi wal baiti alladhi lam yuzkurillaha fihi kamasalil hayyi wal mayyiti. Dalam hadis riwayat Imam Muslim ada menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berkata, perumpamaan rumah yang disebut nama Allah Taala dan rumah yang tidak disebut nama Allah dalam rumah itu seperti mana hidup dan mati, seperti mana orang hidup dan orang mati. Jadi kalau ada rumah tu ada zikir kepada Allah, satu lagi rumah tu tidak ada zikir kepada Allah. Beza dekat mana? Macam kalau yang tak ada zikir tu macam orang mati, yang ada zikir tu macam orang hidup. Itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Khattabi wa amma man ta'awwalahu 'ala an-nahyi an dufnil mauta fil buyuti falaysa bi syai'in faqad dufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi alladhi kana yaskunuhu ayyam hayatihi. Ni ada satu perbincangan menarik lah. Kata Imam Al-Khattabi, dia kata adapun mereka yang menyatakan larangan tanam mayat di rumah. Dia kata kalau kita baca dalam hadis ni, nampaknya macam Nabi Muhammad tak bagi kita tanam jenazah dekat rumah. Tak boleh. Imam Al-Khattabi dia jawab. Dia kata kalau macam tu falai bisyai'in. Tak tepat tu. Tidak benar. Kenapa? Faqad dufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Jenazah Nabi tu pun ditanam dekat rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tu yang jenazah Nabi tu asal tu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal kat situ dan ditanam di situ. Jadi kalau orang kata inilah menjadi dalil bahawasanya tanam jenazah dekat rumah kita tak boleh. Jadi tak tepat. Tak tepat kata Al-Imam Al-Khitabi gitu. Wa ta'aqqaba Al-Karmani bi an qala la'alla dhalika min khasaisihi. Ada pula ulama lain bantah. Ada ulama kata tak, sebenarnya memang tak boleh tanam jenazah dekat rumah. Tak boleh, memang tak boleh kata dia. Ulama yang kata tu namanya Al-Karmani. Dia kata, lepas tu macam mana cerita Nabi SAW jenazah dia ditanam dekat rumah tu? Dia kata itu min khasaisihi, itu antara khususiyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Habis. Wa an Jundab bin Abdillah Al-Bajali wallahu taala alam. Daripada perbincangan kita pada hari ini kita akan nampak sebenarnya ulama Islam berbeza pendapat dalam isu sembahyang dekat kubur. Tadi kita dah sebut dah awal tadi, antaranya adalah pandangan pandangan Hanafi makruh. Kubur tu dibongkar ataupun tidak dibongkar makruh. Pandangan Syafi'i kata sembahyang di kubur ni boleh. Tetapi dengan syarat kubur tu tidak dibongkar. Kalau sekiranya dibongkar tak boleh. Pandangan Hambali pula tak boleh. Memang tak boleh sembahyang jenazah, tidak boleh sembahyang dekat kubur. Sembahyang apa-apa sembahyang pun tak boleh dekat kubur, sama ada kubur tu dibongkar ataupun tidak dibongkar. Itu dalam pandangan Hambali. Jadi macam mana pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca tadi yang Nabi Muhammad tak bagi sembahyang dekat kubur? Di situ terbuka kepada penakwilan. Ada tafsiran satu pada tafsiran dua kan? Ihtimal lah. Jadi bila ihtimal di situ ada ulama tafsirkan yang dimaksudkan dengan jangan sembahyang dekat kubur tu jangan sembahyang dekat kubur itu merujuk kepada kubur tu kita qada hajat kat situ. Itu tak boleh. Tapi kalau kita semata-mata pergi sembahyang itu tak apa. Itu takwilan daripada ulama. Dia kaedah dalam usul fiqh ni dia sebut satu kaedah. Dia kata iza wajada al-ihtimal saqata al-istidlal. Apabila wujud pelbagai-bagai penafsiran, maka di situ kita tak boleh nak memastikan pendalilan hanya satu saja, tak boleh. Itu kaedah dia. Jadi di situ tu menyebabkan ulama berbeza pendapat dalam isu sembahyang dekat kubur begitu. Jadi secara dasar ni kita nampak Imam Malik lah antara yang agak jelas mengatakan bahawasanya duduk dekat kubur, sembahyang dekat kubur boleh. Itu Maliki begitu. Itulah lebih kurang bincangan kita pada petang ni. Wallahu taala alam. Wallahu alam. Kita nak terjemah dalam bahasa Melayu tak tahu. Ana tak tahu. Wallahu alam. Apa soalan semalam? Anda tak ingat soalan semalam. Mikael. Entah tulis balik soalan semalam, tak ingat. Tulis balik. Soalan semalam apa Tulis balik. Anda tak ingat soalan tu. Solat di masjid yang ada kubur di sampingnya. Semayang dekat masjid yang ada kubur, hukum semayang tu adalah sah. Hukum semayang tu adalah sah. Kita tadi anda dah sebut tadi pandangan ulama mazhab Syafi'i mengatakan semayang dekat tanah perkuburan pun adalah boleh, tetapi dengan syarat kubur itu tidak dibongkar. Jadi kalau kita pergi pada pandangan mazhab Syafi'i, semayang dekat tanah perkuburan pun boleh. Kalau kita semayang dekat masjid yang tepi masjid tu ada kubur, tak apalah. Macam kita pergi kat Pulau Pinang. Pulau Pinang ni boleh dikatakan di situ ada masjid, mesti situ ada kubur. Kebiasaan alik pulau lah. Kalau alik dekat seberang ni dia tak ada. Jarang lah. Ada tapi tak banyak. Tapi kalau kita pergi dekat pulau, banyak sangat. Boleh dikatakan hampir semua masjid tu mesti ada kubur.
Jadi kita semayang kat situ. Semayang kita adalah sah mengikut pandangan mazhab Syafi'i, mengikut pandangan mazhab Maliki, mengikut pandangan mazhab Hanafi. Berbeza dengan pandangan Hambali. Hambali tak boleh. Yang kata tak boleh itu adalah pandangan mazhab Hambali. Gitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain. Sila. Ada soalan lagi? Kalau tak ada cukup lah kot. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.